Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah dan kurnia daripadanya kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Barisan Imam, Barisan Bilal, Tuan Siap, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah kita sambung bacaan sedikit kitab kita. Pada hari itu kita membahaskan tentang bab siwak ataupun bersugi. Baik, kita sambung sedikit kupasan ataupun bacaan yang kita baca daripada kitab kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa dukhuli masjidin wa manzilin wa fis sahari wa indal ihtidari kama dalla alaihi khabarus sahihaini. Kita ulang sedikit. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, di antara tempat yang sunnah muakkad untuk bersiwak juga adalah ketika mana masuk ke dalam masjid. Wa dukhuli masjidin, dan ketika mana nak masuk ke dalam masjid. Yakni kalau kita nak masuk masjid, sunnah muakkad kepada kita untuk kita bersiwak. Maka dibahaskan maksud dimasuk masjid ni, walaupun masjid yang kita masuk tersebut masjid yang tidak ada orang yang berada di dalam masjid tersebut, masjid kosong. Walau kana khalian, kata musannif rahimahullah, walaupun masjid yang kita masuk tersebut masjid yang sunyi, yang kosong daripada jamaah manusia dan sebagainya. Maksudnya tak ada orang lah, tak ada orang yang berada dalam masjid tersebut. Walaupun tak ada orang, tapi ketika mana kita hendak masuk masjid, hukumnya sunnah kita bersiwak. Jadi bukan hanya bersiwak ini untuk kita tidak mahu
terjadinya ataupun terhasilnya bau yang tidak enak, bau yang tidak elok yang keluar daripada mulut kita, kalau mana kita nak sembahyang, orang sebelah kita akan bau-bauan tersebut. Itu satu hal, satu perkara. Jadi kalau kita kata ilahnya itu sebabnya adalah kerana tak mau bagi orang bau mulut kita, maka kalau kita masuk masjid tak ada orang, maka tak sunatlah kita siwak. Tidak. Jadi sunat secara mutlaknya maksudnya masuk masjid. Masuk masjid sunat bersiwak, sunat muakkad. Walaupun yang di dalam masjid itu tak ada orang yang nak bau mulut kita sekalipun. Yang kedua, wa manzilin, ataupun yang seterusnya wa manzilin. Dan sunat juga kita masuk ke dalam rumah, kita bersiwak. Sunat muakkad juga. Kalau kita keluar mana-mana, balik kita nak masuk rumah kita, sunat kita siwak dulu. Wa fis sahari, dan pada ketika waktu sahur. Wa yutakadu aidan fi waqti sahar sawa'un kana naiman am la, sama ada dia itu tidur ataupun tidak. Waktu sahur ni kan waktu yang kita bangun pagi, pukul 4, pukul 5 tu kita bangun pagi, kita nak siap-siap nak sembahyang subuh. Maka waktu tu sunat untuk kita bersiwak, sama ada kita itu tidur ataupun tidak. Itu bukan menjadi ukuran. Kita tak tidur berjaga malam sampailah ke pagi. Jadi bila kita tak tidur, kebiasaannya mulut kita dia tidak akan berubah bau yang tidak enak sangat. Maksudnya biasanya mulut kita berbau busuk, berubahnya bau mulut disebabkan kita diam yang lama. Yakni seperti kita tidur. Jadi bila kita tidur, kita bangun, mulut kita kebiasaannya akan berubah. Jadi walaupun tak tidur, pada waktu sahur tersebut, waktu pagi tersebut, sunat juga hukumnya kita bersiwak. Itu tidak diambil perkirakan, sama ada kita tidur ataupun tidak. Kita berjaga malam, berjaga sampai pagi, maka sunat juga untuk kita siwak waktu sahur tersebut. Wa indal ihtidar, dan di ketika mana sakaratul maut, kama dalla alaihi khabarus sahihaini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih. Yakni ketika mana kita nak wafat ataupun seorang itu dalam keadaan nazak, itu pun sunat juga untuk bersiwak. Alasannya ataupun hikmahnya apa? Sebahagian ulama kata kerana nak memudahkan keluarnya ruh daripada jasad. Sebab itu adalah sebahagian daripada sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut ceritanya, menurut di dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda hendak menghampiri kepada wafat, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebelum baginda wafat. Itu disebutkan berdasarkan cerita yang sahih. Sebab apa tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala? Banyak cerita yang sampai dekat kita kan. Terutamanya cerita tentang saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dari kecil ataupun dari masa ke semasa kita sentiasa mendengar cerita tersebut. Bahkan kalau tuan-tuan buka dalam YouTube ada kan cerita tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun akhir-akhir hayat, kisah tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita cerita, banyak yang kita dengar daripada cerita-cerita tersebut. Kebiasaannya apa? Cerita yang mengenai ketika mana Nabi wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya menyebut ummati, 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 umat aku, umat aku, umat aku.
Begitu juga lah kita juga sering mendengarkan juga cerita tentang ketika mana Nabi SAW nak dicabut nyawa Nabi SAW oleh malaikat Israel, oleh malaikat maut. Maka Nabi SAW kata, alangkah pedihnya, alangkah azabnya, alangkah rasa sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Maka janganlah kamu bagi rasakan sakaratul maut ini kepada umat aku. Kamu bawalah, kamu angkatlah segala rasa kesakitan sakaratul maut umat aku bagi dekat aku. Aku yang nak hadap. Jadi itu di antara kisah-kisah yang sering kita dengar daripada kisah-kisah, cerita-cerita, beberapa cerita yang sampai kepada kita tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah itu adalah kisah yang bukan menurut cerita daripada yang sahih ataupun tidak bersumberkan daripada hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak ikut kepada cerita yang sahihnya ataupun yang disebutkan, bukan kata cerita itu tak sahih, tapi tidak kurang sahih. Kurang sahihnya kerana sabit di dalam hadis ataupun cerita yang sahih ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak wafat, ketika baginda Nabi SAW nazak sakaratul maut, hanya ada 2 orang sahabat yang duduk dengan Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok dalam cerita yang biasa kita dengar, ramai. Sayyidina Ali ada, anak Nabi SAW Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pun ada, Aisyah pun ada, ramai sahabat yang ada. Tapi yang menurut cerita yang sahihnya hanya ada 2 orang saja sahabat Nabi SAW yang ada sewaktu Nabi SAW wafat. Jadi sahabat yang lain tak ada, tidak menyaksikan kewafatan Nabi SAW. Iaitu berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW wafat hanya ada 2 orang sahaja, iaitu Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, dan juga abang kepada Aisyah yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq. 2 orang ini sahaja yang ada ketika mana Nabi wafat berdasarkan hadis sahih. Jadi ceritanya ketika mana Nabi SAW nak wafat, sakit sakaratul maut tu, Aisyah pangku Nabi. Nabi berada di dalam dekapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datanglah abang kepada Aisyah yang bernama Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Maka bila datang Abdul Rahman, dekat Abdul Rahman itu ada siwak, ada kayu sugi yang dibawa oleh Abdul Rahman tersebut. Maka Nabi minta kayu sugi itu ke Aisyah, suruh Aisyah ambil kayu sugi, Nabi nak bersugi. Maka Aisyah meminta izin kepada Abdul Rahman supaya ambil kayu sugi tersebut. Maka bagi kepada Nabi SAW. Jadi bila Nabi ambil kayu sugi tersebut, Nabi bersugi. Itu saat-saat akhir kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi nak ihtidar, saat Nabi nak nazak, saat Nabi nak menghembuskan nafas baginda yang terakhir. Maka bila Nabi siwak, kemudian Nabi angkat tangan, Nabi kata apa? Fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la 3 kali. Nabi angkat tangan. Nabi kata fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la 3 kali. Kemudian Nabi jatuhkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi perbuatan last sekali Nabi bersiwak. Jadi tak ada lah yang cerita kata ummati. Tak adalah cerita kata, oh ya Allah, azabnya sakaratul maut ni sangat pedih, maka janganlah bagi azab ini yang sama ni kepada umat-umat aku, bagilah hanya kepada aku saja yang rasa, umat aku jangan bagi mereka merasakan sakaratul maut ini. Itu pun tidak ada yang disebutkan. Sebab riwayat-riwayat ni tuan-tuan banyak kan, cerita-cerita banyak.
Tapi mana yang cerita yang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan. Kalau hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita sambung lagi. Wa yanbaghi an yanwiya bisiwaki as-sunnata liyusaba alayhi wa yabla'a riqahu awwala istiyakihi wa an la yamussahu. Wa yanbaghi, dan sepatutnya, an yanwiya bisiwaki, bahawa seseorang niat dengan bersiwak as-sunnata, akan sunnat, liyusaba alaihi, supaya dia mendapat pahala alaihi, ke atasnya. Jadi sepatutnya kita kalau nak bersiwak, kita kena niat sunnat, niat supaya mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah dapat pahala sunat tersebut. Sebab ni ada pembahasan ulama. Ulama kata kalau perkara itu yang kalau siwak itu berkaitan dengan ibadah seperti wudu, walaupun kita tak niat untuk mendapat sunat, maka tetap mendapat pahala sunat. Misalnya kita nak semayang itu ibadah. Kita nak berwuduk itu sebahagian daripada ibadah. Maka sebelum kita wuduk, kita siwak. Kita tak niat pun kata siwak kita itu nak dapat pahala atau nak dapat pahala sunat, maka secara tak langsung, secara automatik dapat pahala sunat, walaupun kita tak niat pahala sunat. Kita nak sembahyang itu sebahagian daripada ibadah. Kemudian kita bersiwak tanpa kita niat apa-apa, kata nak mendapatkan pahala sunat daripada siwak tersebut. Bahkan kadang dia tak tahu pun, kata sebelum sunat tu siwak, dia tengok orang je. Orang siwak, dia pun siwak juga. Waktu wuduk kan, orang wuduk siwak, dia pun siwak juga. Tak tahu pun kata itu sunat. Nak semayang siwak, dia pun siwak. Nak masuk masjid siwak, dia pun siwak. Tak tahu pun kata sunat. Tapi kerana siwak itu yang berkaitan dengan perkara ibadah seperti solat, seperti wuduk, maka walaupun tanpa diniatkan, sudah pun mendapatkan pahala sunat. Tak ada niat. Tapi kalau selain itu, kita kena niat. Itu sebahagian ulama kita tak sah ataupun tidak mendapat pahala sunat kalau kata dia tak niat selain daripada perkara yang ibadah. Dan dia duduk saja-saja kat rumah, dia siwak. Tak buat apa-apa, dia siwak saja. Kan? Maka dia kena niat. Setengah ulama kata dia kena niat, kata dengan dia bersiwak itu nak ikut pahala, nak ikut mendapatkan pahala sunat. Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mendapatkan perbuatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia dapat pahala sunat. Kalau dia saja-saja, dia tak niat, maka tidak mendapatkan pahala sunat. Itu kena bezakan di antara siwak dengan untuk mengerjakan perkara ibadah ataupun siwak untuk selain. Walaupun hukum siwak asal itu sendiri, tapi memerlukan juga kepada niat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ibadah yang kita lakukan, kebanyakan ibadah itu tawakufnya kepada niat. Tawakufnya, terhentinya sang ibadah kepada niat. Jadi kalau kita tak niat, kemungkinan ibadah yang kita lakukan tersebut itu tidak mendapat ganjaran pahala. Bahkan setengah ibadah tak sah. Setengah ibadah tak sah tanpa kita niat, seperti sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Itu yang pentingnya untuk kita faham. Perlu kepada an-niyat, perlu kepada niat untuk kita husulu as-sawab as-sunnah, untuk kita mendapatkan pahala sunnah daripada perbuatan siwak kita tersebut. Jadi dia kata sepatutnya seorang itu niat untuk bersiwak itu adalah untuk sunnah, supaya mendapatkan pahala bagi perbuatan siwak itu. Wa yabla'a riqahu awwala istiyakihi, dan sepatutnya juga seseorang yang bersiwak itu dia menelan. Wa yabla'a riqahu, dia menelan akan air liurnya, awwala istiyakihi, pada awal siwaknya. Itu yang bagusnya ataupun yang afdalnya,
dia niat untuk ataupun siwak yang pertama kali dia siwak itu, dia telan air liur tersebut. Wa yabla'a riqahu awwala istiyaqihi. Jadi yang selepas tu jangan telan lah. Telan hak mula-mula aja. Telan hak mula. Lepas tu dah gosok apa semua, kita buanglah sekali dengan air kita. Jadi hak buah mula tu sepatutnya bukanlah masuk kata wajib tak. Maksudnya yang afdalnya, yang aulanya itu dia telan. Wa alla yamussahu, dan bahawa tidak menghisap ia seorang akan siwak. Kalau hisap tak boleh. Kan kita ambil kayu sugi tu, kita siwak, lepas tu kita rasa macam manis-manis kayu. Kan sedap pula rasa kayu siwak ni. Duk isap kayu siwak. Sebab apa? Rasa sedap kayu siwak. Itu tidak digemar ataupun tidak digalakkan. Maksudnya tak sepatutnya seorang itu menghisap, tak boleh. Bukanlah sampai pada tahap haram, tapi itu perkara yang tidak elok. Tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh ulama, yang diaturkan di dalam fiqhnya. Yang cantiknya jangan dia menghisap. Kayu siwak tu jangan dihisap. Kemudian wayundabu at-takhlilu qabla siwak aw ba'dahu min athari at-ta'am was-siwaku afdalu minhu khilafan liman akasa. Dan disunatkan akan takhlil, akan dia itu menggosok-gosokkan qabla siwak, sebelum bersiwak, au ba'dahu ataupun selepas bersiwak, min athari ta'am, daripada bekasan makanan. Jadi sunat juga bila kita nak siwak, kan kita nak gosok gigi, kita nak bersugi, di gigi kita ni ada lekat makanan. Kan biasanya kita makan daging kan. Kita makan daging. Kalau makan selain daging itu lekat juga, tapi lekatnya itu tak banyak. Jadi kalau kita makan daging ni, celah gigi kita ni lekat banyak ni, lekat daging. Maka sunatnya sebelum kita bersiwak, kita buang dulu. Dia panggil takhlil. Takhlil ni apa? Kita kita buang celah-celahan tersebut dengan kita menggosokkan ataupun kita mencabut. Itu takhlil. Jadi kalau ada bekas makanan, sunat kita buang dulu. Kan? Biasanya daging lah kan. Kalau kita makan daging, daging ni akan lekat banyak. Jadi jangan siwak tu. Kita buang dulu sisa makanan tersebut, kemudian barulah kita siwak. Begitu juga lah kalau gosok gigi pun, kita buang dulu daging-daging ataupun sisa makanan yang ada di gigi kita tersebut, barulah kita gosok gigi. Itu yang sunatnya. Dia dapat dua sunat lah. Yang pertama buang, itu dapat satu sunat. Kemudian kita siwak, kita gosok gigi pun dapat sunat yang lain pula. Kalau kita terus kita siwak, maka tak dapatlah sunat yang takhlil tadi. Yang ni kita buang makanan, sisa makanan tersebut, tak dapatlah sunat dia. Kita hanya dapat sunat siwak saja. Tapi sebelum siwak, sebelum bersugi, kita buang dulu makanan sisa tersebut, kemudian barulah kita siwak, maka dapat dua pahala sunat. Sebelum ataupun selepas. Maksudnya selepas siwak pun boleh. Kita siwak, barulah kita takhlil. Yakni kita menggosok-gosok bahagian gigi kita tersebut. Supaya apa? Supaya bekasan makanan itu dapat keluar dengan cantik. Maka dia tak adalah nanti akan gigi kita kurang rosak dan sebagainya. Kan? Kalau dalam kesihatan bak gigi ni pun dia suruh kita jaga, kita kena buang. Dan dia sebenarnya makanan yang lebihan-lebihan yang lekat dalam mulut dan gigi kita itu, kalau kita berus gigi, kita gosok gigi pun dia tak keluar. Sebab tu yang dia jadi sisa makanan itu, gigi kita akan jadi tebal, akan jadi kuning. Itu yang buat scaling kan. Scaling gigi itu dia buang itu lah.
buang yang sisa-sisa makanan tu, dia akan melekat kat gigi tu, akan jadi tebal. Maka kita gosok gigi, kita buat apa pun dia tak keluar. Melainkan kita kena buat rawatan scaling gigi. Scaling gigi dia buang apa semua. Itu hasil daripada apa tu benda tu? Hasil daripada sisa-sisa makanan yang tak keluar. Sebab tu dalam fiqh pun dia dah letak siap dah. Kan? Ulama dah pun dalam kitab-kitab dia. Sunat. Dalam Islam pun dah ajar dah. Itu nak kata kalau Islam kita ikut sungguh, kan, apa yang ada dalam Al-Quran, apa hukum hakam dalam Al-Quran, apa yang disebut dalam hadis, apa yang disebutkan di dalam fiqh, ulama-ulama sebut dalam kitab dia. Kalau kita betul beramal satu-satu, walaupun benda itu kita nampak macam remeh sahaja, tapi itu memberi kesan yang besar kepada kehidupan kita. Dan contoh dia ni, sunat kalau kita tak buat, ada lagi sisa makanan dia dan dia akan memudaratkan kepada gigi kita. Seterusnya mungkin boleh jadi kanser dan sebagainya. Itu tahap yang kronik, tahap yang teruk. Jadi sunat sebelum ataupun selepas kita bersugi ataupun gosok gigi, kita takhlil, kita buang sisa-sisa makanan yang lekat di celah-celah gigi kita, yang lekat di celah-celah gusi kita. Baik. Wala yukrahu bisiwaki ghairin uzina aw ulima ridahu wa illa haruma. Ini dia nak cerita tentang kita bersiwak dengan kayu siwak orang yang lain. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, tak makruh hukumnya, bisiwaki ghairin, dengan siwak orang lain, yakni siwak yang bukan kita miliki. Kalau kayu sugi bukan hak kita punya, bukan kayu sugi kita. Kalau berus gigi bukan berus gigi kita. Tapi kalau berus gigi ni kita tak guna orang. Tengok pun tak lalu, kan? Orang tak lalu. Tapi kalau siwak mungkin kita boleh potong. Betul? Kayu sugi kan kita tak lalu lah tengok orang guna, tapi kita potong yang tu, kita buat yang baru. Lalu. Tapi kalau bulu gigi tak kot, kan? Tak geli-geleman tengok bulu gigi orang, kan? Tapi kalau siwak kayu sugi mungkin. Jadi hukum dia apa? Wala yukrahu, tidak makruh, bisiwaki ghairin, dengan siwak orang lain, dengan kayu sugi orang lain, uzina, yang diizinkan, au ulima ridahu, ataupun yang diketahuikan redha, ataupun diketahuikan redha pemilik bagi kayu siwak, kayu sugi tersebut. Misalnya begini, kayu siwak yang memang dah diletakkan di tempat mana-mana, ataupun kayu siwak yang punya kawan dia, dan secara maklum dah kawan dia kata kalau hang nak ambil kayu tu ambil lah. Kalau hang nak siwak ni siwak lah. Walaupun waktu dia nak siwak tu kawan dia tak ada, tak minta izin pun kat kawan dia kata kayu siwak, tapi dah maklum secara umum izin dia. Sebelum-sebelum ni kawan dia pernah kata kat dia, kalau hang nak ambil kayu siwak nak bersugi, ambil lah tu. Aku banyak kayu sugi, pilih nak apa. Tapi hari yang dia nak siwak tu dia tak minta dah. Maksudnya dah dia maklumkan, dah tahu dah kata kawan dia itu redha, kawan dia itu izin untuk mengambil kayu sugi tersebut. Maka hukumnya tidak makruh kita mengambil kayu sugi daripada orang lain tersebut, walaupun kayu sugi, kayu siwak itu bukan milik kita. Jadi syarat dia kena ketahui. Tapi sebahagian ulama dia bahas hukumnya tak makruh, tapi hukumnya apa? Khilaful aula. Hukum dia apa? Khilaful aula. Khilaf aula ni apa? Menyalahi daripada yang utama. Maksudnya yang lagi comelnya, yang cantiknya, dia beli sendirilah kayu siwak. Itu nak katanya. Kalau dah tak ada pun boleh ambil yang orang, tapi yang kita dah tahu dah dia tu izin, orang lain boleh ambil kayu siwak. Tapi hukumnya tak makruh, hukumnya khilaf aula. Maknanya menyalahi daripada yang utama, yang afdal. Yang afdalnya dia ada kayu sendiri. Itu yang afdal. Kalau dia ambil yang orang yang diketahuikan
akan redha ataupun orang tu izin kayu tersebut, siwak tersebut, maka hukumnya khilaf aula. Di khilaf aula ni sebahagian dia buah dalam bab makruh juga. Sebahagian ulama itu pembahasan dalam ilmu usul fiqh. Misalnya contoh yang lain, kita bagi contoh tentang khilaf aula. Khilaf aula kita masuk masjid tadi. Kita masuk masjid, kemudian apa yang kita buat? Kita niat tahiyatul masjid, kemudian kita solat. Kita niat iktikaf, kemudian kita solat. Solat apa? Sebelum kita duduk, kita solat 2 rakaat, iaitu dipanggil solat tahiyatul masjid. Okey. Itu dia panggil yang utamanya, yang sunnahnya. Bila kita buat, sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW kata, dan dipahami daripada mafhum hadis, kalau mana kamu memasuki masjid, maka sebelum kamu duduk, kamu solat sunat 2 rakaat. Itu mafhum daripada hadis Nabi SAW. Maka kita buat bukan apa yang disebut tu. Kita masuk masjid terus duduk, tak sembahyang sunat 2 rakaat. Perbuatan kita masuk masjid terus kita duduk, itulah dipanggil khilaful aula. Dia tak haram, tak sampai tak haram, tak sampai tak makruh, dia panggil khilaf aula. Menyalahi daripada yang utamanya. Yang afdalnya, yang utamanya apa? Bila kita masuk masjid, kita sebelum kita duduk solat sunat 2 rakaat, solat tahiyatul masjid. Kemudian kita tak sembahyang, kita masuk terus kita duduk, kita tunggu orang azan, ataupun kita baca Quran, ataupun kita buat selain perkara tersebut, maka itu dipanggil khilaful aula. Itu nak bagi dapat gambaran apa itu khilaf aula. Jadi hukum orang yang menggunakan kayu sugi yang milik orang lain tapi diketahuikan akan redha ataupun dia itu izin kepada orang itu mengambil, maka itu dipanggil khilaf aula, bukan makruh. Wa illa haruma, kalau kata dia tidak dapat izin, haruma, hukumnya haram. Dia tengok ada kayu siwak kawan dia, tapi kawan dia tak pernah beritahu pun, kata hang nak siwak, ambil lah kayu tu. Kan? Entah nak siwak, entah ambil lah kayu tersebut, kayu siwak tu. Ana dah banyak dah. Kan? Ana pun memang suka beli kayu siwak ni. Suka beli simpan, buat perhiasan. Entah nak ambil. Kawan dia tak pernah langsung kata macam tu. Tiba-tiba dia lalu tempat kawan dia, ada kayu siwak tu. Dia pun tengok, banyak ni kayu siwak dah ni. Aku balas satu lah. Dia ambil. Kawan dia tak pernah izin pun, tak pernah sebut kata sebelum ni, kata boleh ambil. Dia ambil terus dia siwak. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi siwaknya sah. Siwak itu sah, tapi hukum bersiwak itu haram. Sama macam semayang juga. Kita semayang dengan pakaian yang dicuri misalnya kan. Kita semayang, kita curi pakaian orang. Tak ada pakaian dia pakai, curi. Dia semayang tapi pergi curi pakaian. Dia dah mencuri semayang dengan baju ataupun pakaian dicuri. Hukum semayangnya sah. Sah semayang kan. Kalau kata semayang itu cukup syarat, cukup rukun, cukup apa, dia ambil semayang macam air semayang, wuduk macam biasa. Rukun pun sah, baca Fatihah, tahiyat apa semua cantik lengkap, sembahyangnya sah, tapi hukumnya haram. Hukum haram tu beza. Baik. Jadi hukum haram kalau kata dia mengambil siwak orang yang lain tanpa diketahui, tanpa dapat izin. Ka'akhrihi min mulkil ghairi, seperti mana dia mengambil kayu siwak itu daripada milik orang lain. Ma lam tajri 'adatun bil i'radi anhu, selama mana tidak berlaku adat untuk berpaling daripadanya. Jadi hukumnya makruh. Hukumnya haram mengambil siwak orang lain. Begitu juga kalau dicuri, curi itu yang memang sah. Curi kayu siwak, ada siwak yang curi tersebut, kayu tersebut, hukumnya haram. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal illam yataghayyar famu binahwi naumin. Dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, dimakruhkan siwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari, illam yataghayyar famuhu binahwi naumin,
sekiranya tidak berubahlah mulutnya binahwi naumin, dengan seumpama seperti tidur. Ini pun kita dah sebut dah dulu. Ini ada beberapa pandangan ulama. Bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hukum siwak bagi orang yang berpuasa selepas daripada zuhur ataupun selepas daripada gelincir matahari, hukumnya tidak makruh. Setengah ulama yang selain daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghukumkan makruh. Itu pun dikaitkan di sini, dia kata apa? Illam yataghayyar famuhu binahwi naumin. Kalau kata mulut dia tak berubah seperti tidur. Kalau mulut dia tak berubah, maka baru makruh. Mafhum kata apa? Kalau mulutnya berubah, hukumnya tak makruh. Contoh, dia puasa sepanjang hari dan dia tak tidur pun sepanjang hari tersebut, dan mulutnya tak berubah pun baunya walaupun sampai petang, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau kata mulutnya berubah, dia siwak, hukumnya tak makruh. Itu sebahagian ulama mengambil pandangan tersebut. Tapi kalau Imam Nawawi mutlak, berubah ke tak berubah, dia hukum dia tetap tidak makruh. Walaupun tak berubah, walaupun berubah dan sebagainya, bau mulut, siwak yang bagi orang yang berpuasa, bergosok gigi bagi orang yang berpuasa selepas daripada gelincir matahari, yakni selepas daripada zuhur, hukumnya tak makruh mengikut pandangan kaul Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Buku berapa insya-Allah? 1 minit lagi. Kita berhenti itulah kalau 1 minit lagi kan. Kemudian habislah itu tentang pembahasan siwak. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang saya sampaikan ni kita dapat beramal dan kita menjadi manfaat untuk kita bawa bekalannya di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.